أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keberkatan, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung dengan kitab terjemahan Sahih Al-Bukhari. Kita berada pada hadis yang ke-183 pada muka surat 181. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bab man lam yatawadda illa minal ghasyil mustili. Bab berkaitan dengan mengenai tidak perlu wudu melainkan kerana pitam yang teruk. Hadis 183 ini berkaitan dengan hadis seseorang itu hendaklah mengambil ataupun wuduk semula ataupun mudahnya batal wuduk tersebut disebabkan oleh pitam yang teruk ataupun pitam yang panjang, ataupun kalau kata pitam yang teruk ini dia lebih kepada pengsan. 183 hadisnya. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an imra'atihi Fatimah an jaddatiha Asma binti Abi Bakr. Hadis pada malam ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Ismail. Ismail itu adalah Ismail bin Abdullah bin Uwais daripada kalangan tabi'in. Qala haddatsani Malik. Ismail mendapat hadis pula daripada Malik. Malik itu adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir daripada kalangan tabi'in. Seterusnya Malik ini mendapatkan hadis, meriwayatkan hadis ini daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, juga daripada kalangan tabi'in. Seterusnya Hisham mengambil hadis ini daripada istrinya. Istrinya yang dinamakan ataupun bernama sebagai Fatimah. Fatimah binti Al-Munzir bin Az-Zubair bin Al-Awwam daripada kalangan tabi'in. Fatimah pula mengambil hadis ini daripada nenek dia, jaddatiha an jaddatiha, nenek dia yang dinamakan ataupun bernama Asma binti Abi Bakr
Asma binti Abi Bakr, yakni anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ianya daripada kalangan sahabiyah ataupun sahabat wanita. Dalam hadis ini menyebutkan berkaitan dengan yang disebutkan tentang pengsan ataupun pitam yang teruk ini. Annaha qalat, sesungguhnya Asma binti Abu Bakr mengunjungi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat ataitu Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, aku telah bertandang ataupun aku telah datang ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana aku datang itu, haina khasafati syamsu, ketika aku datang itu suasananya pada hari berkenaan haina khasafati syams, aku datang hal keadaan pada hari tersebut adalah gerhana matahari, disebut sebagai khasafati syams. Kalau bulan namanya kusuf, kalau matahari namanya khusuf. Nanti kita tengok sedikit berkaitan dengan apa yang disebutkan berkaitan dengan gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Ketika mana dia datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa idzan nasu qiyamun yusalluna, ketika mana Asma datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mana gerhana matahari sedang berlaku, pada ketika itu disebutkan orang ramai pada masa itu sedang berdiri sembahyang. Dan dia, yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga berdiri sembahyang. Maknanya nak fahamkan di sini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini ketika mana didatangi ataupun dikunjungi oleh Asma, Aisyah tengah berdiri nak sembahyang sunat gerhana matahari. Faham di sini maknanya dia berdiri itu, berdiri untuk mengerjakan sembahyang sunat gerhana matahari. Kemudian disebutkan lagi wa idza hiya qa'imatun tusalli, maka aku pun bertanya, apa hal orang ramai ini? Maknanya nak sembahyang apa? Lebih kurang macam itulah. Asma bertanya kepada Aisyah, buat apa ni ramai-ramai ni? Nak buat apa? Sembahyang apa? Qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli, berdiri nak sembahyang apa ni? Tanya Asma kepada Aisyah. Faqultu ma lin-nasi fa asyarat biyadiha nahwa as-sama'i. Ketika mana Aisyah ditanya oleh Asma ini, maka Aisyah mengisyaratkan ke arah langit dengan tangannya sambil berkata subhanallah. Maksudnya apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini menjawab pertanyaan Asma ini dengan menunjuk ke arah langit. Nak fahamkan di sini, dia tunjuk ke arah matahari. Matahari hal keadaan pada ketika itu adalah disebut sebagai khusuf, sedang gerhana matahari.
sambil berkata subhanallah. Wa qalat subhanallah faqultu ayatun fa asyarat. Maka ketika mana aku pun berkata, adakah itu tanda-tanda ataupun ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah? Lalu Aisyah menyatakan bahawasanya fa asyarat ay na'am. Aisyah tak bercakap, tapi Aisyah hanya sekadar mengisyaratkan ya. Mungkin pada ketika itu Aisyah mungkin menganggukkan kepala, mengiyakan apa yang ditanya oleh Asma binti Abu Bakar. Maka disebutkan di situ ketika mana dia menjawab ya, faqumtu hatta yatajallani al-ghashyu. Maka Asma binti Abu Bakar pun duduk sama ataupun berdiri sama untuk mengerjakan sembahyang berkenaan bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka aku pun berdiri sehingga aku diselubungi oleh pitam. Maknanya pada waktu berkenaan, mungkin waktu itu mungkin tengah hari, mungkin panas pada waktu berkenaan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Asma, ni Asma kata apa? Maka aku pun berdiri, yakni Asma berdiri, maka dia diselubungi oleh pitam. Kemudian waja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Pada ketika aku tengah pitam, diselubungi pitam itu, dan aku menjiruskan air di kepalaku. Maknanya untuk mengelakkan pitam, untuk menyedarkan pitam, mungkin dia dalam keadaan dia gelap seketika, maka Asma menjiruskan air di atas kepala dia. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi. Ketika mana selesai sahaja sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat lalu baginda memuji-muji Tuhan. Kemudian berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi, qala ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannati wan nari. Selesai sahaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang sunat gerhana matahari tersebut, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah Ta'ala, maka Nabi menyebutkan tidak ada sesuatu apapun yang aku tidak nampak semasa aku berada di dalam keadaan di sini, hingga syurga dan neraka aku telah lihat. Maknanya Nabi sebutkan ketika mana selesai berkaitan dengan ibadah sunat gerhana matahari berkenaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam itu keadaan berkaitan dengan syurga dan juga neraka. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariba min fitnatid dajjal. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada aku bahawa sesungguhnya kamu difitnahkan dalam kubur, atau hampir-hampir kepada fitnah dajjal, dan aku tidaklah ketahui mana satu berkaitan dengan yang nak disebutkan tentang fitnah berkenaan. La adri ayya dhalik. Qalat Asma
yu'ta ahadukum fayuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Kata Asma, tiap-tiap orang yang akan dibawa dan ditanya, apakah yang kamu tahu tentang lelaki ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ammal mu'minu awil muqinu la adri ayya dhalika. Berkata Asma, tiap-tiap orang yang akan dibawa dan ditanya itu, apakah yang kamu tahu tentang lelaki ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang atau seseorang yang berkeyakinan dan aku tidak tahu mana satu, maknanya nak sebutkan berkaitan dengan dalam lafaz hadis berkenaan, sama ada disebut berkaitan dengan mukmin ataupun berkaitan dengan muqinu. Mu'minu, muqinu. Berkata Asma, fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda. Aku berkata bahawa dia Muhammad, yakni pesuruh Allah, membawa kenyataan-kenyataan dan petunjuk. Maka kami pun menyahuti dan beriman serta mengikutinya. Fa'ajabna wa amanna wattaba'na. Kami beriman kepadanya, kami menyahut kepadanya, dan kami mengikutnya. Fayuqalu nam. Maka orang itu, yakni orang yang disebut sebagai mukmin ataupun muqin itu, diberitahu supaya tidurlah ia dalam keadaan yang baik. Yakni ketika mana dia berada dalam kubur, menghadapi fitnah kubur berkenaan, salah satu soalan yang akan ditanya berkaitan dengan, apakah kamu mengenali lelaki ini? Sekiranya lelaki itu lelaki yang mukmin, orang itu orang mukmin, orang itu orang yang berkeyakinan, maka dia akan menjawab bahawasanya huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wa amanna wattaba'na. Maknanya dia menjawab dengan jawapan yang betul, siapakah lelaki tersebut? Lelaki itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat akan menjawab, fayuqalu nam salihan faqad alimna in kunta la mu'minan. Maka sesungguhnya kami tahulah bahawa engkau seorang yang yakin. Maknanya hal keadaan bila mana ditanya oleh malaikat yang menyoal dalam kubur, ma ilmuka bihadzal rajul, kalau dia jawab dengan jawapan yang betul, maka diseru kepada dia, nam, tidurlah kamu dalam keadaan yang salihan, tidur dalam keadaan yang baik. Wa ammal munafiqu awil murtabu la adri ayyu zalik. Adapun orang yang munafik ataupun dia seorang yang ragu-ragu, sama juga aku tidak ketahui mana satu daripada yang demikian, sama ada perkataannya itu perkataan munafik ataupun perkataan murtab. Qalat Asma, maka Asma berkata, fayuqalu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Berkata Asma, maka dia berkata, aku tidak mengetahui. Aku dengar orang berkata sesuatu, maka aku pun ikut berkata sesuatu. Daripada hadis yang agak panjang ini, berkaitan dengan tajuk yang akan dibincangkan,
adalah awal itu sahaja, iaitu berkaitan dengan bila mana berlakunya pitam yang agak panjang, pitam yang agak teruk, maka pada ketika itu hendaklah berwuduk semula ataupun keadaan wuduknya batal. Tetapi kalau sebentar sahaja dalam keadaan yang segera, maknanya tidak terlalu lama, maka ianya tidak akan membatalkan wuduk. Berkaitan dengan lama ataupun tidak, tengok pada uruf lah. Kalau kata sampai 3-4 jam, maka batal wuduk. Kalau seketika sahaja, umpamanya kita berdiri, tiba-tiba rasa macam gelap saja, kita duduk sekejap. Duduk sekejap, celik balik, clear balik. Itu yang disebut pendek. Tapi kalau lama, dah sampai terlentang, kawan-kawan pakai dah kipas dah. Kipas, picit, tak jaga-jaga juga. Sejam lebih, 2 jam baru terjaga. Itu kategorinya lah lama. Yang dikatakan sekejap ini, umpama kita berkaitan dengan, kita bagi contoh, berkaitan dengan kita terlupa. Kita sembahyang maghrib tadi, umpamanya kita terlupa, kita sambung sampai ataupun kita tak cukup rakaat, sampai tahiyat yang tahiyat awal, kita dah tahiyat akhir, umpamanya dah sampai bagi salam, semua dah wirid, semua dah baca doa siap dah. Tiba-tiba ada hamba Allah di belakang, dia kata, "Mam, kita sembahyang tadi 2 rakaat." Tempoh itu ada pendapat mengatakan ianya dah panjang. Pendeknya macam mana? Selesai saja imam bagi salam, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Imam, kita tak cukup 1 rakaat. Imam pun tanpa cakap banyak, tanpa persoalkan ya ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak, maknanya imam terus Allahu Akbar, tambah 1 lagi rakaat. Okey, dalam keadaan yang disebut sebagai seketika, tidak terlalu lama. Kalau lama dah, kalau kita subuh contohnya, ya, dah sarapan dah makan siap semua dah, tengah duk makan, duk menyembang. Tadi kita sembahyang 2 rakaat, punya pun sembahyang maghrib tadi kita sembahyang 2 rakaat saja. Jadi pakat-pakat masuk dalam masjid 3 rakaat komplit lah. Tak boleh sambung lagi dah. Nak sambung hanya dalam keadaan yang pendek, suasana keadaan yang pendek. Jadi hadis ini nak menjelaskan berkaitan dengan perkara berkenaan. Maknanya ketika mana wuduk itu batal apabila berlaku kepada kita pitam yang teruk, ataupun lebih lagi yang melibatkan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengsan. Kenapa disebutkan pengsan ini adalah batalkan wuduk? Kerana pengsan ini di antara perkara yang disebut hilang pada kita akal, hilang pada kita ingatan. Ya, hilang pada kita ingatan. Kita rebah, tiba-tiba celik-celik mata dah ada dalam ambulan. Kita rebah, tiba-tiba celik-celik mata kita dah ada dekat hospital. Maknanya tempoh itu tempoh yang panjang. Tapi kalau kata tempoh yang segera itu, mungkin dalam keadaan kita berdiri, kita pengsan ataupun kita pitam. Pengsan ni tempoh panjang, kita pitam sekejap, duduk, clear balik, tak jadi masalah. Dia masih lagi tidak batal wuduknya. Tapi tempoh yang panjang akan menyebabkan ianya batal berkaitan dengan wuduk. Itu yang nak disebutkan dalam hadis yang panjang pada malam ini. Jadi berkaitan dengan wuduk, selesai. Kalau kita pengsan ataupun kalau kita pitam, yang pitam itu, pengsan itu dalam tempoh yang lama, maka wuduk yang ada pada kita batal. Okey. Kemudian disebutkan dalam hadis lagi pada malam ini berkaitan dengan gerhana matahari. Ingin saya berkongsi berkaitan dengan gerhana. Gerhana pada tahun ini
Kalau dirujuk kepada website, di antaranya berkaitan dengan gerhana yang akan berlaku pada tahun 2022. Disebutkan gerhana tersebut akan berlaku sebanyak 4 kali pada tahun ini. 2 kali gerhana bulan, 2 kali gerhana matahari. Tapi bila dirujuk ke empat suasana gerhana ini, tidak dapat dilihat di negara kita, Malaysia. Tidak dapat dilihat di negara kita, Malaysia. Antaranya yang terawal akan datang iaitu gerhana matahari pada 30 April. 30 April dapat dilihat di sebelah Brazil sana. Ada beberapa tempat di sebelah Afrika Selatan dan sebagainya. Yang keduanya, gerhana bulan pada 16 Mei 2022. Yang ketiga, gerhana matahari pada 20 Oktober 2022. Dan yang keempatnya, gerhana bulan. Gerhana bulan pada 8 November 2022. Jadi gerhana ni dia akan mengikut pada tempat masing-masing. Umpamanya walaupun kita di Malaysia tempoh hari berkaitan dengan gerhana matahari, ya, pakat duk kalut nak tengok matahari gerhana. Ya, nanti kita tengok apa yang berlaku pada zaman Nabi bila berlaku gerhana dengan zaman kita bila mana berlaku gerhana, apa benda yang kita buat. Okey, maknanya perkara berkaitan gerhana ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apa yang kita buat bila mana gerhana, kita duk pakat kalut nak tengok matahari. Cari spek hitam lah, cari filem lah apa. Kadang-kadang diangkatnya filem X-ray. X-ray nampak tulang rangka tuan-tuan tu tayang tengok dekat matahari, nak tengok gerhana matahari. Okey. Apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana berlakunya gerhana matahari? Disebutkan dalam hadis, khasafati syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama fazi'an yakhsha an yakuna as-sa'atu hatta atal masjidah. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Bila mana berlakunya gerhana matahari, faqama fazi'an, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan yang yakhsha, takut dia, an takuna as-sa'ah, akan berlakunya hari kiamat, hatta atal masjidah, sehingga baginda tiba di masjid. Maknanya apa yang dilakukan oleh Nabi bila mana berlaku sahaja gerhana matahari berkenaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera ke masjid. Hal keadaan Nabi mengatakan antakuna sa'ah, umpama nak berlakunya hari kiamat. Kita buat apa? Bila berlaku gerhana, kalut cari air lah, nak tengok bulan, nak tengok bintang, nak tengok matahari dalam air. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dalam keadaan yang takut, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera pergi ke masjid. Faqama yusalli, lalu baginda mendirikan salat, bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Ketika mana berlaku gerhana ini, Nabi pergi ke masjid dan menunaikan sembahyang bi atwalil qiyam, dengan melakukan qiyam, berdiri yang paling panjang, wa ruku'in, dan rukuk yang paling panjang, wa sujudin, dan sujud yang paling panjang. Maknanya Nabi berdiri lama, Nabi rokok lama, Nabi sujud lama. Ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qat. Kata Abu Musa yang meriwayatkan hadis ini,
Aku tak pernah tengok Nabi SAW lakukan sedemikian dalam solat yang lain. Nabi panjangkan qiyam, Nabi panjangkan rukuk, Nabi panjangkan sujud. Aku tak pernah tengok Nabi buat sedemikian dalam solat yang lain. Summa qala, selesai daripada Nabi mengerjakan sembahyang, Nabi berkata, inna hadhil ayatil lati yursilullahu la takunu limauti ahadin wala lihayati. Selesai Nabi sembahyang, Nabi kata apa? Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda yang Allah hantar. Tanda apa? Tanda gerhana matahari, tanda gerhana bulan. Semua tanda-tanda ini Allah hantar. Dan ianya berlaku, yakni gerhana ini berlaku tidaklah disebabkan oleh kematian ataupun kehidupan seseorang. Maknanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukanlah ianya berlaku disebabkan kematian ataupun kehidupan seseorang. Walakinna Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadah. Akan tetapi Allah menghantarnya untuk menimbulkan rasa takut kepada hamba-hambanya. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Kata Nabi, apabila kalian lihat ia berlaku, segeralah mencari perlindungan dengan mengingati Allah, berdoa kepadanya dan memohon keampunannya. Maka pada malam ni kita nak sebut berkaitan dengan gerhana matahari yang berlaku di zaman Nabi SAW. Tindakan yang dilakukan oleh Nabi adalah bersegera ke masjid untuk menunaikan sembahyang sunat gerhana matahari. Apa tanda yang disebutkan berkaitan dengan gerhana matahari? Nabi SAW dah bagi tahu bahawasanya inna hadhil ayatil lati yursilullahu la takunu limauti ahadin wala lihayati. Nabi sebut berkaitan dengan gerhana bulan, gerhana matahari ini, ianya berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala yang hantar. Bukan disebabkan oleh kematian ataupun kehidupan seseorang. Kerana apa yang berlaku berkaitan dengan hadis ini bertepatan dengan kematian anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Sebab masyarakat jahiliah pada ketika itu, bila mana berlakunya gerhana matahari, bila berlakunya gerhana bulan, dikaitkan dengan kepercayaan khurafat, di mana gerhana itu menandakan kematian seseorang. Maka Nabi jawab siap-siap, berkaitan dengan gerhana ini tidak ada kaitan dengan kematian ataupun tidak ada berkaitan dengan kehidupan seseorang itu. Maka bila berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, sunat untuk kita mengerjakan solat sunat gerhana. Kalau kata gerhana matahari, namanya khusuf. Kalau gerhana bulan, namanya kusuf. Kaf dengan kaf. Sin, fa. Khusuf. Kalau matahari, khusuf dengan kha. Kha, sin, fa. Khusuf. Okey? Jadi itu berkaitan dengan gerhana matahari yang berlaku ketika mana Aisyah radhiyallahu taala anha nak sembahyang, dihadiri oleh Asma, dan Asma pingsan, Asma pitam pada ketika itu, dan pingsan itu yang tidak lama yang menyebabkan tidak kena wuduk semula.
Itu syahid berkaitan dengan apa yang kita baca, berkaitan dengan hadis pada malam ini. Itu yang pertama. Maaf, yang kedua, pertamanya berkaitan dengan wuduk, ya, yang disebabkan andai kata ianya berlaku dengan pengsan yang panjang, pitam yang teruk itu, maka dia kena wuduk. Itu yang pertama, syahid bagi hadis ini. Yang keduanya berkaitan dengan gerhana bulan, maaf, gerhana matahari. Yang mana gerhana matahari, suasana ketika mana hadis ini diriwayatkan, baginda sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sembahyang sunat gerhana matahari. Dan disebutkan dari sudut hukumnya kita mengerjakan sembahyang sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan ini, hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut kepada siapa? Kepada semua, tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan ataupun orang yang bermusafir sekalipun, dituntut untuknya mengerjakan solat sunat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tapi kita di Malaysia, bila mana berlakunya gerhana, akan diumumkan di media-media sosial kita ataupun di saluran-saluran rasmi negara kita. Akan dimaklumkan bila akan berlakunya gerhana. Umpamanya juga, kita mungkin kadang-kadang kita tak perasan ada pengumuman berkaitan dengan semakan kiblat kita. Semakan kiblat menggunakan bayang-bayang daripada matahari. Semakkan ataupun kita nak tengok arah kiblat kita yang tepat melalui kita tengok matahari berkenaan, ianya hanyalah valid untuk 2 hari saja dalam setahun. Saya tak ingat tarikh dia, tapi 2 kali saja, kalau tak silap saya bulan 4 sekali, bulan 7 sekali, kalau tak silap saya. Untuk tengok berkaitan dengan pastikan arah kiblat kita tepat itu dengan tengok kepada bayang-bayang matahari. Tapi selalu kadang-kadang saya tunggu juga, ya. Apabila sampai waktu kita nak tengok bayang matahari berkenaan, berlakunya mendung. Jadi cahaya matahari tak nampak. Tapi untuk tengok berkaitan dengan cahaya matahari, kedudukan cahaya matahari, kita boleh tengoklah bayang dalam rumah kita itu, bayang yang menegak ke arah matahari terbenam. Maka kat situ tepatlah berkaitan dengan kedudukan arah kiblat dalam rumah kita. Tengok juga sekali-sekala kan. Ya, tengok juga berkaitan dengan arah kiblat. Ada yang menyebutkan dengan telefon pun boleh semak, tapi telefon boleh semak. Ada pendapat yang mengatakan dalam rumah kita ada besi. Bila ada besi, dia akan ganggu sedikit. Ya, gelombang magnet dia akan terganggu dengan besi. Tapi tidak akan lari jauh lah. Tidak akan lari jauh. Tapi bila buat semakan, kalau kita lihat di Melaka ini pun, bila dibuat semakan, ya, berkaitan dengan arah kiblat, ada juga beberapa masjid di negeri Melaka ini yang kiblatnya beza agak banyak. Beza agak banyak. Bila dibuat semakan semula, kapet-kapet ni semua kena alih. Antaranya Masjid Alai pun kena sengit sikit. Ya, sengit sikit. Ada masjid yang lebih banyak jarak dia lari daripada kedudukan asal sebab hanya dibuat semakan arah kiblat ketika awal-awal dulu sahaja. Lepas tu pakai ikut saja. Tapi masjid baru sahaja tak ada masalah. Ya, sebab sebelum dibina masjid telah dipanggil ataupun pegawai daripada Jabatan Mufti datang untuk mengukur arah kiblat yang tepat. Arah kiblat yang tepat. Dia ada alat dia. Ya, tak padan dengan telefon kita nak tengok arah kiblat, tuan-tuan, tak padan. Ya, Jabatan Mufti dia akan bawa alat dia untuk menyemak berkaitan dengan arah kiblat yang tepat. Arah kiblat yang tepat. Dan arah kiblat ini ataupun arah jatuh matahari ini bukanlah berubah setiap minggu. Tak berubah setiap minggu. Dia cuma dalam berkala sahaja dia akan beralih sedikit. Umpamanya sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan sekarang ini suasana agak sejuk. Suasana agak sejuk dalam 3 hari, 4 hari, 3-4 hari seminggu ni. Suasana agak sejuk.
Tuan-tuan perasan pasal apa sejuk? Tahu tak pasal apa sejuk? Kau memang duk kata tengkujuh lagi. Ya, ada orang sebut tengkujuh lagi tuan-tuan. Ataupun sejuk sebab memang sejuk. Saya di rumah saya aircon 24 jam, memang sejuk lah. Apa yang berlaku sekarang tuan-tuan, kita kena tahu. Jarak matahari dengan bumi jauh. Kalau cakap yang saya baca ini, jarak matahari dengan bumi, kalau ikut perkiraan asalnya, adalah 90 juta kilometer. Ataupun dengan kiraan masa ataupun jam masa adalah 5 minit jam cahaya. Maksudnya 5 minit itu, umpamanya torchlight, kita pasangkan torchlight, kita onkan torchlight daripada bumi, 5 minit kemudian baru cahaya itu sampai kepada matahari. Ya, kiraan disebutkan lebih kurang 90 juta kilometer. Itu keadaan biasa. Tapi sekarang ini matahari agak jauh daripada bumi. Sekarang ini jarak di antara matahari dengan bumi adalah 152 juta kilometer. Matahari jauh sedikit daripada bumi, sedikit pun jarak yang cukup jauh, 152 juta kilometer. Dan tempoh ini akan berlangsung sampai bulan Ogos. Fenomena ini dinamakan fenomena aphelion, nama dia. Yang mana matahari berada jauh daripada orbit dia, maknanya dia jarak daripada bumi 152 juta kilometer, menyebabkan suhu di bumi ini agak sedikit sejuk. Sebab itu kalau kita perasan, berkaitan dengan berlakunya yang disebut berkaitan dengan hujan batu. Cuma nanti takut-takut turun dekat Bukit Rambai ni salji. Dah. Bila turun salji, motor pakat parking dekat rumah, pergi kedai pakat beli ski dengan jet ski. Dah. Tak payah naik motor lagi dah. Kau ada berkayuh dengan jet ski sampai sekolah. Ni sampai nak pergi mana pun pakai dengan jet ski saja, ataupun pakai dia punya kasut panjang yang ski punya tu. Ya. Pergi masjid semuanya baju tebal belaka. Kalau kata turun salji lah. Setakat ni masih lagi sejuk. Itu fenomena yang berlaku. Okey, disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan gerhana matahari. Dan insya-Allah yang akan datang kita akan sebut ada lagi perkara yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syurga dan neraka. Adakah ianya wujud sekarang? Akan disebut dalam hadis ini juga. Berkaitan dengan syurga dan neraka wujud ke tidak lagi sekarang. Dan satu lagi yang menyebutkan berkaitan dengan tuftanu fil qubur, yakni fitnah yang akan dihadapi ketika mana berada dalam kubur. Salah satu fitnah yang disebutkan, fitnah ini bukan fitnah yang kita faham. Fitnah yang kita faham ni kadang-kadang bila sebut fitnah ini kita memfitnah orang, bukan. Fitnah ini adalah berkaitan dengan ujian ketika mana kita berada dalam kubur. Allah datangkan ujian kepada kita. Dan salah satu daripada ujian yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan satu soalan yang ditanya oleh malaikat, kenal ke tidak kamu dengan lelaki ini? Sebab kita dalam senarai kita ada list kan soalan apa ni, Munkar dan Nakir. Ada soalan, list ada soalan. Kalau tak ada soalan nanti balik cari soalan, apa soalan dia. Hafal soalan tu. Ya, ma rabbuka, man nabiyuka, ma ikhwanuka, ma kitabuka, ma qiblatuka. Hafal siap-siap. Kita tanya. Minggu depan kita tanya, tak boleh jawab kita bungkus bang. Kasak dah. Nak kena tahu tuan-tuan, soalan dah ada. Soalan dah ada. Bila soalan dah ada,
kita kena prepare betul-betul soalan jawapan kita. Bagi cantik jawapan kita sebab soalan dah ada. Apa yang malaikat nak tanya, soalannya dah ada. Cumanya kita perlu siapkan kita punya jawapan kita dengan jawapan yang cantik. InsyaAllah akan datang kita akan tengok apa soalan-soalannya, apa jawapan yang perlu kita sediakan, apa perkara yang perlu kita sediakan untuk menghadapi apa yang disebut berkaitan dengan fitnah ataupun ujian ketika mana kita berada dalam kubur. Walaupun hadis ini dekait dengan wudu, tapi insya-Allah kita akan selitkan sebagai mukadimah dalam perjumpaan kita akan datang. Sebelum kita masuk tajuk yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan menyapu kepala. Berkaitan dengan menyapu kepala dalam hadis 184. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, kita sapu sebahagian. Ada mazhab bukan sekadar sapu, dia basuh satu kepala. Nanti minggu depan kita tengok berkaitan dengan hadis yang berikutnya. Sebelum ini kita akan huraikan sedikit berkaitan dengan fitnah yang disebutkan ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala uji kita ketika mana kita berada dalam kubur. InsyaAllah kita akan jumpa semula dalam perjumpaan kita akan datang. Jadi kita berhenti di situ berkaitan dengan hadis dan sedikit huraian tambahan dalam perjumpaan kita yang akan datang. Sekadar itu sahaja untuk malam ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.